Sama nak start ni. Kita terus lah. Ha? Aku start Kau start. Okay. Recording je. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kami daripada grup NA akan membentangkan tentang negara Islam dan juga perbezaan antara negara Islam dan juga negara kafir. Okey, ahli kumpulan kami terdiri daripada Muhammad Alif bin Zakaria, saya Ismail Daniel, Nur Muhammad Haziq, Ahmad Husaini, Ni Ahmad Aiman dan juga Muhammad Akmal bin Amjadu Zahwi. Okey, kita akan teruskan dengan pembentangan seterusnya. Next. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya teruskan dengan pembentangan dengan definisi negara Islam dan negara kafir. Jadi secara umumnya ulama telah memperkenalkan 3 jenis negara. Walaupun begitu yang hanya diiktiraf hanyalah ada 2, iaitu negara Islam dan negara kafir. Jadi negara Islam dan negara kafir adalah asas dalam perbezaan status negara yang merujuk kepada permusuhan golongan kafir kepada Islam. Antara pandangan mengenai negara Islam adalah daripada Ibn Qayyim, iaitu negara Islam ialah negara yang didiami oleh orang Islam dan terlaksana padanya hukum-hukum Islam, dan negara yang tidak melaksanakannya ialah bukanlah negara Islam sekalipun ia bersebelahan negara Islam. Manakala Abu Zahra pula mengatakan negara Islam adalah negara yang diperintah oleh penguasa Islam dan segala kuasa dan kekuatan adalah di tangan orang-orang Islam. Ini adalah sebahagian daripada pandangan para ulama dalam menetapkan definisi dan ciri-ciri bagi negara Islam. Kebanyakan mereka hanya menggariskan ciri-ciri bagi negara Islam tersebut dianggap sebagai negara kafir. Setiap ciri negara Islam yang dinyatakan oleh para ulama mempunyai perkaitan antara satu sama yang lain. Contohnya, pada syarat kepimpinan negara dikuasai oleh orang Islam dan pelaksanaan undang-undang Islam. Secara logik, sesebuah negara yang melaksanakan undang-undang Islam kerana ianya dipimpin oleh orang Islam, dan agak mustahil jika pemimpin muka Islam ingin mengaplikasikan hukum hakam Islam. Slide seterusnya. Jadi saya teruskan dengan dalil-dalil Al-Quran mengenai negara Islam dan negara kafir. Jadi yang pertama, negara Islam. Firman Allah Ta'ala dalam Al-Quran yang bermaksud, iaitu mereka yakni umat Islam yang jika kami berikan mereka kekuasaan memerintah di bumi, nescaya mereka mendirikan sembahyang serta memberi zakat, dan mereka menyuruh berbuat kebaikan serta melarang dari melakukan kejahatan dan perkara yang mungkar. Dan ingatlah bagi Allah jualah kesudahan segala urusan. Jadi ayat ini menjelaskan ciri-ciri sebuah negara yang didiami umat Islam perlu didirikan sembahyang, ditunaikan zakat dan ditegakkan amal makruf dan nahi munkar. Seterusnya dalil mengenai negara kafir. Allah berfirman dalam Al-Quran yang bermaksud, dan apakah yang menghalang kamu, iaitu maka kamu tidak mahu berperang pada jalan Allah untuk menegakkan agama Islam dan untuk menyelamatkan orang-orang yang tertindas dari kaum lelaki, perempuan dan kanak-kanak, iaitu mereka yang selalu yakni berdoa berkata, wahai Tuhan kami, keluarkanlah kami dari negeri yakni Mekah ini yang penduduknya kaum kafir musyrik yang zalim, dan jadikanlah bagi kami dari pihakmu seorang pemimpin yang mengawal keselamatan agama kami, dan jadikanlah bagi kami dari pihakmu seorang pemimpin yang membela kami dari ancaman musuh. Jadi maksud ayat di sini, ia menggambarkan kezaliman yang melampau ke atas umat Islam di Mekah apabila dinyatakan juga doa oleh kanak-kanak, dan itulah ciri-ciri sebuah negara kafir yang dikuasai
oleh pemimpin-pemimpin yang zalim. Slide. Seterusnya kita pergi kepada ciri-ciri negara Islam. Okey, negara Islam ini adalah satu negara yang dibentuk dan berpandukan asas akidah Islam secara menyeluruh, iaitu ia merangkumi kehidupan dunia dan juga di akhirat. Dar Islam yang merujuk kepada negara Islam ini juga merupakan negara yang diperintah dan juga ditakbir oleh orang Islam serta menerapkan undang-undang Islam dalam kehidupan masyarakat negara Islam. Pemimpin negara Islam ini perlu mentadbir dengan penuh amanah dan juga tanggungjawab yang diberikan kepada mereka. Next slide. Seterusnya adalah ciri-ciri negara Islam. Yang pertama, syiar Islam mesti dijalankan di negara Islam dengan penuh keamanan dan juga kebebasan. Yang kedua pula adalah negara Islam diperintah dan juga ditakbir oleh umat Islam sendiri. Yang ketiga pula, keselamatan dan juga keamanan berpihak kepada golongan umat Islam. Yang terakhir adalah negara Islam ini melaksanakan undang-undang Islam secara menyeluruh. Next slide. Okey, seterusnya kita pergi kepada 3 pembahagian masyarakat Islam. Yang pertama adalah Al-Muslimin, iaitu golongan yang mengikut serta beriman kepada ajaran Islam. Mereka ini menjadikan agama Islam sebagai agama dan undang-undang dalam kehidupan mereka. Kat sini, dalam masa yang sama, mereka juga terikat dengan peraturan sebagaimana peraturan yang diberikan oleh pihak kerajaan. Selagi mana ia tak bercanggah dengan ajaran Islam. Yang kedua pula adalah Al-Dhimmiyin, iaitu golongan masyarakat bukan Islam yang tinggal bersama masyarakat Islam di negara umat Islam. Di sini kat sini mereka juga perlu mematuhi syarat-syarat untuk menjadi penduduk negara Islam yang mereka diami sekarang. Yang ketiga pula adalah Al-Musta'minin. Al-Musta'minin ini golongan masyarakat bukan Islam yang memasuki negara Islam mengikut tempoh dan masa tertentu serta terhad. Kat sini macam contohnya mereka dibenarkan untuk bekerja dan juga mereka dibenarkan untuk menganut agama mereka sendiri. Tapi mereka dilarang sama sekali untuk menjatuhkan maruah negara Islam dan juga mencemarkan imej Islam. Sebab ini adalah dilarang sama sekali untuk berbuat di negara Islam. Seterusnya. Next slide. Okey, seterusnya adalah tentang ciri-ciri negara kafir. Negara kafir ni terbagi pada 2, iaitu Darul Harbi dan juga lagi satu adalah Darul Ahdiyah. Okey, kita terus pada negara yang pertama ni. Okey, first kali adalah negara Harbi. Negara Harbi ni ataupun negara yang digelarkan juga sebagai negara kufar. Kedua-dua istilah ini dikaitkan dengan negara yang kerajaannya tidak mempunyai asas undang-undang Islam ataupun syariat Islam dan pemerintah negara ini tidak dipimpin oleh orang Islam. So kat sini negara ni tidak mengamalkan undang-undang syariat Islam. Anda kata je ada buat salah, dia takkan jatuhkan hukuman hudud. Okay. Mengikut Abu Yusuf Muhammad bin Hasan Al-Hanafi, dia menyatakan Al-Daulah Al-Harabiyah ialah sebuah negara yang ternyata mengamalkan undang-undang kufar dan lantas menolak undang-undang Islam. Maksudnya dia takkan terima mana-mana undang Islam atau dari aspek muamalat ke, menakar had ke, jenayat. Okay, tu. Next. Okay, seterusnya adalah negara Al-Ahdiyah.
Okey, negara Al-Ahdiyah ni adalah negara dari sudut bahasanya ia ialah Al-Ahdiyah berasal daripada perkataan Arab iaitu ahadayu ahidul muahadah yang dia membawa maksud perjanjian diplomatik. Maksud dia kat sini adalah dia negara kafir tapi dia buat hubungan diplomatik dengan negara Islam. So dia ada hubungan dengan negara Islam lah. Mengikut Imam Syafi'i dan juga Hanbali, ia bukannya sebahagian daripada negara Islam. Walaupun dia adalah Al-Daulah Al-Harabiyah. Warga negara itu, dia wajib membayar cukai Al-Kharaj, iaitu cukai tanah kepada pemerintah negara Islam yang menjamin keamanan mereka. Jadi kat sini, apa yang dimasukkan dengan negara ini adalah berdasarkan apa yang kita belajar, kita dapat simpulkan bahawa negara yang dikategorikan sebagai negara Al-Ahdiyah ni ialah negara yang mana rakyatnya perlu atau wajib membayar cukai tanah kepada negara Islam. Dia wajib membayarlah sebab dia nak dapatkan perlindungan daripada negara Islam. Lepas tu dia buat hubungan diplomatik dengan negara Islam. Itu saja. Ni. Weh ni tak dengar. Dengar tak? Abilah Muni, Abilah. Dengar tak? Dengar tak? Oh dengar. Oh dengar. Oh, sikit lah tu. Yo, Nanti muka. buat pula.
Kalau nak cut boleh tapi kena edit lah. Edit malah pula. Dekat kan. Okay, dia ni start mula ni. Okey, dia. Okey, seterusnya kita sambung pula berkaitan negara Islam merupakan negara yang adil. Okey, pertama, setiap manusia harus berurusan dengan semua lapisan masyarakat secara adil dan saksama tanpa mengira warna kulit, kewarganegaraan, status atau kepercayaan. Islam mewajibkan umatnya berlaku adil dalam semua keadaan. Ajaran ini menunjukkan bahawa keadaan Islam bukanlah teori semata-mata yang tidak berlandaskan di dunia nyata. Menurut perspektif Islam, perkara keadilan ini amat penting kerana pelaksanaan keadilan dalam negara adalah perkara besar yang ditanggung oleh pembesar atau pemimpin. Penekanan Islam terhadap konsep keadilan dapat dilihat melalui ayat Al-Quran dan hadis yang menjelaskan hakikat sebenar keadilan. Okey, rujukan untuk memupuk konsep keadilan dalam kehidupan kita boleh lihat dalam Al-Quran dan Al-Hadis. Okey, seterusnya, pada zaman Kesultanan Melayu, iaitu pada zaman yang terdahulu, konsep keadilan sering dikaitkan dengan sistem pemerintahan sesebuah kerajaan. Seorang tokoh iaitu Jalani Harun pernah mengatakan bahawa dalam Islam, tuntutan bagi pemerintah untuk melaksanakan keadilan bukan sahaja dinyatakan dalam ajaran agama, tapi juga diolah dengan lebih kreatif melalui karya sastera yang lebih dikenali sebagai karya ketatanegaraan. Penulisan naskah ini bertujuan untuk memberi tunjuk ajar kepada raja atau pemimpin, khususnya dalam membentuk pemimpin yang adil. Keadilan dalam Islam tidak terhad kepada golongan tertentu sahaja seperti raja atau pemimpin. Sebaliknya, sifat keadilan perlu diterapkan dalam setiap diri individu seorang Muslim. Dalam sistem pemerintahan sesebuah kerajaan, konsep keadilan bukan sahaja pernah diamalkan oleh raja, malah sikap ini juga harus diamalkan oleh pembantu raja. Okey, akhir sekali, setiap aspek keadilan mempunyai beberapa perkataan dan yang paling biasa digunakan ialah perkataan adlu. Sebagai contoh, dalam bahasa Inggeris, perkataan berlawanan untuk justice ialah injustice, iaitu ketidakadilan. Tetapi dalam bahasa Arab, antonim bagi adlu ialah jaur. Perkataan jaur juga mempunyai beberapa perkataan yang sinonim. Di antaranya terdapat banyak perbezaan kecil dalam makna. Contohnya, perkataan zulm iaitu kezaliman, penganiayaan, kecenderungan, penyimpangan dan banyak lagi. Okey, kita sambung pula pada pembentang yang seterusnya. Seterusnya adalah sebagai negara kafir. Pula jalan jauh. Kami negara kafir yang tidak menindas golongan minoriti dan ada satu negara yang menindas golongan minoriti. Bagi yang menindas golongan minoriti Islam ni terdapat banyak. Jadi kami nyatakan 3 iaitu Myanmar, China dan Sri Lanka. Di negara Myanmar, kita tahu pembasmian etnik Rohingya yang mengorbankan banyak nyawa. Jadi negara Myanmar ni ada penduduk Islam, hanya golongan minoriti. Jadi golongan minoriti ini ditindas dengan kejam sehingga ada yang terkorban sepanjang konflik ini.
Jadi konflik ini tercetus akibat diskriminasi status kewarganegaraan agama. Jadi kerajaan Myanmar ni tak suka dengan orang Islam. Jadi dia kerahkan tentera dia untuk halau orang Islam yang ada etnik Rohingya ni dan membunuh mereka kalau mereka tak nak tukar agama. Jadi meskipun etnik Rohingya ni masih ada, tapi ada beberapa negara Islam yang datang bantu seperti Malaysia yang menyediakan tempat penginapan sementara kepada etnik Rohingya ini. Jadi yang kedua pula adalah negara China. Jadi kita tahu pernah timbul satu kes iaitu umat Islam ditangkap dan dipenjarakan tanpa sebab, iaitu di Uyghur China di daerah Xinjiang. Jadi kerajaan China juga menindas golongan minoritas Islam. Kerajaan China ni dibuat satu pusat tahanan yang dibina khas yang sebiji macam penjara. Jadi ditangkap golongan-golongan Islam dengan agama Islam di Xinjiang ni dan masukkan ke dalam penjara yang mempunyai kesempatan yang tinggi lah. Jadi sepanjang umat Islam yang ada dalam penjara tu terdapat ada bukti yang menyatakan terdapat pelanggaran hak-hak asasi manusia yang menyebabkan kematian kepada umat Islam di situ. Kerana mereka panjang dekat penjara tu mereka dikerah menjadi buruh paksa. Jadi ini telah melanggar kehaja penindas Islam, tapi dia melanggar hak-hak asasi manusia. Jadi kerajaan China ni menganggap Xinjiang jadi tempat golongan minoritas Islam ni sebagai Hindu. Yang ketiga pula Sri Lanka. Peristiwa ni berlaku pada tahun 2001. Pihak gerila Tamil menyerang pokok-pokok Islam dan membunuh penduduk yang tidak bersalah. Sri Lanka ni kebanyakannya beragama Buddha. Jadi mereka juga menindas golongan minoritas Islam ni. Umat Islam di situ diserang, didera dan dirompak setiap hari. Walaupun kebanyakan daripada mereka menjalankan perniagaan dan menggerakkan ekonomi seharian Sri Lanka pada ketika itu. Jadi golongan pihak gerila ni sampai tahap dia kumpul Al-Quran, buku-buku yang berkaitan agama, kitab-kitab lama dia kumpul-kumpul, dia bakar depan satu masjid. Terdapat 2 buah masjid yang dibakar dan 90% tempat penempatan umat Islam musnah. Dimusnahkan oleh pihak gerila Tamil. Jadi apa yang kita dapat lihat ni belum tentu selamat golongan Islam yang berada di negara kafir. Sebab telah banyak berlaku penindasan terhadap golongan minoriti. Lebih lagi zaman sekarang yang taksub dengan Islamofobia, takut dengan orang Islam, nampak orang Islam je anggap sebagai pengganas. Jadi tidaklah semua negara kafir itu menindas orang Islam. Ada juga negara kafir yang bersama dengan orang Islam walaupun umat Islam di negara dia tu golongan minoriti, seperti negara Jepun. Jadi negara Jepun ni terkenal dengan budaya dia. Jadi masyarakat Islam walaupun jarang, tak banyak penduduk Islam di Jepun, tapi masyarakat Islam hidup dalam keadaan aman dan dapat hak-hak mereka sebab jadi isu langsung kaitan perbalahan antara agama ni.
Jadi bukan itu saja, malah dia menyokong pembangunan umat Islam di Jepun. Dia juga ada membina banyak masjid-masjid bagi umat Islam untuk menjalankan ibadah harian. Jadi dia dapat lihat takbiran dia ni, dia bagi hak sama rata pada seluruh rakyat ni walaupun berbeza faham agama. Yang kedua pula adalah negara Rusia. Negara Rusia ni adalah negara yang terkuat pada zaman kini ya. Sebelum kejatuhan Soviet Union, Islam ditindas di Rusia. Tapi selepas kejatuhan Soviet Union di Rusia, Islam mula diterima. Dan sampai sekarang umat Islam di Rusia merupakan golongan kedua terbesar di agama Islam ni. Bukan agama kedua yang paling banyak dianuti di negara Rusia, iaitu banyak 14.5 juta rakyat Islam di Rusia. Jadi dia juga banyak memberikan hak-hak dan menyokong adik-adik Islam di Rusia, iaitu dengan membina pusat kebudayaan dan kesenian Islam di Moskow. Jadi dia merupakan satu tarikan lah kepada golongan Islam untuk bergiat dengan kebudayaan agama ini. Lepas tu dari segi undang-undang pula, undang-undang syariat Islam juga diberikan kebenaran untuk diimplementasikan di Rusia. Jadi ada elemen-elemen akta yang berkaitan agama Islam, walaupun tak banyak tapi ada di Rusia. Jadi kalau kita lihat sekarang kerajaan Rusia dipimpin oleh Vladimir Putin, kerajaan Rusia ni mula berbaik-baik dengan dunia Islam. Dia banyak berbaik-baik dengan negara Islam. Itu merupakan satu kebanggaan lah kepada kita sebab negara Rusia ni satu negara yang kuat dan besar. Jadi kuasa dia tu dia berbaik-baik dengan negara Islam sampai tentera Amerika bersentuh dari Syria dan Iraq yang sebelum ni mereka kuasai. Macam Amerika ni menguasai Syria dan Iraq untuk kepentingan sendiri. Jadi Rusia ni berjaya mengeluarkan pihak itu keluar daripada negara itu sebab terlalu banyak penindasan terhadap orang mereka buat ni pada umat Islam di sana. Jadi kita sambung pula dengan slide seterusnya. Okey, seterusnya adalah aplikasi semasa negara Islam dengan negara kafir. Okey, jadi hubungan negara Islam dan negara kafir pada masa kini yang dapat dikaitkan adalah negara Israel dan juga negara Palestin. Kenapa? Kerana konflik Israel-Palestin adalah pertikaian berterusan antara Israel dan Arab Palestin. Lepas tu konflik Israel-Palestin ni dia sebahagian daripada konflik Arab-Israel yang lebih besar pada dasarnya. Dan konflik itu juga menjadi pertikaian antara dua kumpulan berhubungan dengan pemilikan tanah yang sama. Lepas tu kat sini kita dapat lihat bahawa negara kafir Israel ni adalah jelas, nyata dan terang. Sudah terang lagi, bersuluh lagi bahawa Israel ni adalah memang negara kafir harbi yang menentang negara Islam. Negara Israel adalah penjajah di bumi umat Islam, memerangi umat Islam yang pada pandangan Islam dikategorikan sebagai negara kafir harbi fi'lan. Jadi kafir harbi fi'lan adalah golongan kafir yang memerangi orang Islam. Jadi apa yang kita tahu bahawa kafir harbi ni dia bukan hanya tertakluk pada sebuah negara, tapi dia tertakluk pada sebuah penduduk tersebut. Jadi kat sini Israel ni dia dapat dua-dua. Dua-dua tu dia dapat negara kafir harbi, penduduk dia pun kafir harbi sebab mereka memang jelas menolak dan menentang Islam. Jadi
usaha menyelesaikan isu Palestin ni telah dijalankan oleh masyarakat antarabangsa, namun pelbagai perjanjian damai yang dibuat sentiasa gagal menjadi jalan penyelesaian kerana pengkhianatan bangsa Israel. Jadi kat sini kita tahu bahawa Israel ni bangsa Yahudi yang memang pengkhianat lah. Kita tahu bangsa Yahudi adalah bangsa pengkhianat. Kerana apa? Ada dalam firman Allah, ada dalam hadis Nabi Muhammad SAW, ada dalam surah Al-Maidah, firman Allah SWT dalam surah Al-Maidah, maksudnya, dan engkau Muhammad akan sentiasa melihat pengkhianatan mereka kecuali sebahagian kecil daripada mereka yang tidak mengkhianati. Jadi kat sini Allah pun telah bersabda dalam surah Al-Maidah ayat ke-13 yang Yahudi ni adalah bangsa pengkhianat dan engkau akan melihat pengkhianatan mereka kecuali sebahagian yang kecil. Ini sebahagian kecil je yang tidak mengkhianat. Jadi kat sini kita nampak bahawa Israel ni memang pengkhianat lah. Dia memang pada awalnya kita lihat Israel ni dia bukan penjajah tapi dia buat macam penjajah. Sebenarnya dia bukan penjajah, dia penakluk. Dia memang duduk kat dia tawan Palestin untuk jadikan tempat tinggal mereka. Jadi kita nampaklah kat sini bahawa dengan negara kafir yang amat ketara antara konflik Israel dan Palestin ni. Lepas tu kerajaan Israel tidak mempunyai, kenapa kita cakap Israel ni adalah kafir harbi? Okey, kerana kerajaan Israel dia tidak mempunyai undang-undang Islam ataupun syariat Islam dan pemerintah negara tidak dipimpin oleh orang Islam. Malah Israel ni dia memerangi Islam dengan terang dan nyata dengan membunuh ramai penduduk Palestin demi mendapatkan tanah mereka. Jadi itulah aplikasi semasa apa yang kami dapat daripada negara Islam versus negara kafir. Yang paling jelas pada masa kini iaitu konflik Palestin dan juga Israel. Next. Jadi sebagai kesimpulannya, kisahlah negara Islam. Antara pemerintahan tu yang mereka bukan satu negara yang menjadi keutamaan. Jadi kalau negara Islam pun, tapi dia tak amalkan sisi Islam, tak baik juga kalau pemimpin dia tak bagus. Macam pemerintahan tu zaman Kamal Atatürk. Tapi negara kafir tak sepertinya menolak Islam. Kalau kita tengok negara Jepun, dia banyak mengamalkan ciri Islam, iaitu dari segi kebersihan, punctual masa, lebih baik daripada negara-negara Islam. Kalau kita tengok Malaysia ni sebuah negara Islam, iaitu agama Islam juga merupakan agama rasmi. Tak adalah dalam Islam menghentikan kebersihan. Malaysia tak sebersih kalau kita tengok Jepun, sangat orang dia sangat pembersih lah dari segi longkang, jadi bukan status negara Islam atau negara kafir yang jadi peranan, tapi corak pemerintahan. Jadi Islam perlu bangkit untuk menjaga hak-hak Muslim yang ditindas. Jadi kalau kita tengok sekarang banyak golongan Muslim di negara lain yang ditindas. Jadi kita tak boleh nak buat apa sebab kita bukan negara yang kuat seperti dalam mantus Uthmaniyah di mana dijeruni oleh negara-negara lain supaya orang takut. Kita just boleh bagi bantuan dari segi doa je lah pada golongan umat Islam yang ditindas ni. Jadi untuk mencapai menjadi sebuah negara Islam yang kuat zaman Uthmaniyah, kita negara-negara Islam ni perlu fokus dengan memperbaiki negara masing-masingnya. Kalau kita tengok zaman pemerintahan Uthmaniyah, umat Islam negara-negara barat di Amerika semua rujuk pada kerajaan Turki Uthmaniyah dari segi takbiran, dari segi politik kenegaraan, sebab negara Uthmaniyah ketika itu sangat kuat. Jadi kita mahu
kembalikan kekuatan umat Islam seperti dahulu. Karena kekuatan itu dapat menjaga hak-hak golongan Muslim yang ditindas, tidak dapat melawan negara-negara yang menindas golongan Muslim kerana mereka telah melanggar hak-hak asasi manusia. Jadi pemimpin sebuah negara menjadi tergugur dalam pentadbiran negara. Jadi tak diguna walaupun negara Islam, tapi pemimpin rasuah tidak mengamalkan sisi Islam. Jadi pembentukan kelihatan dari segi pentadbiran negara itu sendiri. Jadi apa yang kita boleh lihat sekarang tak ada lagi sejarah di mana kalau orang bukan Islam yang hidup di negara Islam ditindas. Ada lagi sejarah. Jadi tapi kalau orang Islam minoriti yang tinggal di negara kafir, banyak yang ditindas. Contohnya telah banyak sangat yang berlaku sekarang, zaman dulu lagi. Jadi kita perlu bangkit kembali untuk menjadi sebuah empire yang kuat seperti zaman Turki Uthmaniyah dulu. Jadi itu saja daripada kumpulan kami. Sekian, terima kasih. Dah habis dah? Stop record. Dah rekod belum?